right to make your own health decisions, the right to raise your own children. You are heard, you are understood, and you belong. Kebebasan seksualiti dan perjuangan yang dibawa oleh komuniti LGBT iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender yang juga merangkumi golongan homoseksual kini semakin giat menuntut hak pencerafan sama rata dan semakin merosakkan norma kehidupan. Perlakuan songsang disebabkan kecelaruan identiti gender adalah tidak diterima oleh mana-mana agama dan bertentangan dengan moral serta budaya untuk diamalkan sebagai gaya hidup. Aktiviti homoseksual juga telah tercatat lama dalam sejarah kehidupan manusia yang akhirnya telah pupus seperti umat Nabi Lut alaihissalam 3,600 tahun dahulu dan bandar maksiat Pompei, Rom yang musnah akibat letusan gunung berapi pada 79 Masihi. Namun kini, golongan LGBT ini muncul kembali dan semakin lantang memperjuangkan agenda mereka, bahkan disokong oleh negara-negara maju serta syarikat korporat gergasi atas alasan menegakkan hak yang sama rata. Malah, kanak-kanak yang belum lagi matang berfikir turut didedahkan dengan idea-idea melibatkan kekeliruan jantina yang boleh merosakkan identiti mereka. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana golongan LGBT ini membawa bahaya dan bencana kepada dunia. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Awalnya pada tahun 1990, LGBT digunakan untuk merujuk kepada kelompok homoseksual, gay serta lesbian dan transgender sahaja. Tetapi sekarang, singkatan ini merangkumi lebih banyak orientasi seksual dan kepelbagaian identiti gender. Identiti gender adalah istilah masyarakat moden yang merujuk kepada naluri dalaman seseorang individu, iaitu sama ada sebagai seorang lelaki atau perempuan, kedua-duanya sekaligus, bukan kedua-duanya atau kombinasi mana-mana kategori. Sememangnya, ianya sangat mengelirukan sehingga terjadinya satu krisis dalaman golongan ini. LGBT adalah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Ianya menunjukkan seseorang yang mempunyai perbezaan orientasi seksual dan identiti gender tidak seperti individu normal. Homoseksual lesbian pula adalah wanita yang mempunyai daya tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Homoseksual gay adalah lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Bagi bisexual pula adalah individu yang cenderung untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki dan juga wanita. Transseksual merujuk kepada seseorang lelaki atau perempuan yang berperasaan dan berpenampilan seperti jantina bertentangan, dan terdapat individu transgender yang melakukan pembedahan menukar organ jantinanya. Seseorang transgender boleh mempunyai identiti heteroseksual, bisexual, gay, lesbian atau aseksual. Kini, akronim yang lebih panjang digunakan untuk mewakili identiti gender iaitu LGBTQIA+, di mana Q merujuk kepada perkataan queer iaitu tidak pasti tertarik kepada jantina yang mana, I merujuk kepada perkataan intersex iaitu individu yang tertarik kepada kedua-dua jantina, dan ianya boleh ditarifkan sama seperti bisexual, dan A merujuk pada asexual iaitu mereka yang tiada minat seksual terhadap mana-mana jantina. Simbol plus pula ditambah kerana bagi mereka tiada tarifan yang terhad untuk mengekspresi semua spektrum jantina dan penampilan seksual yang mungkin juga akan berevolusi menjadi lebih kompleks dan banyak pada masa hadapan. Terdapat juga akronim lebih panjang iaitu LGBTQIAA+, yang ditambah perkataan queer, questioning, intersex, asexual dan ally. Menurut National Academies of Science, Engineering and Medicine, tiada satu ungkapan yang tepat untuk mewakili keseluruhan identiti gender kerana setiap pilihan individu akan terlihat dalam pelbagai cara yang tiada batasan. Manakala asexual pula adalah seseorang yang tidak memiliki rasa untuk melakukan seks atau tidak mempunyai sex orientation kepada sesiapa pun atau apa-apa pun. Kecelaruan identiti gender. Penetapan jantina biologi manusia adalah berdasarkan keadaan fizikal seseorang, iaitu lahir sebagai lelaki atau perempuan. Oleh itu, kumpulan jantina adalah sistem binary. Dari segi biologi, sejak kewujudan manusia, apa yang boleh menentukan jantina ialah kromosom, iaitu lelaki mempunyai kromosom XY, manakala perempuan mempunyai kromosom XX.
Setiap bayi yang dilahirkan berbeza lelaki dan perempuan dari segi fisiologi, sosiologi dan psikologi. Banyak kajian juga menunjukkan bahawa struktur otak manusia adalah bertepatan dengan jantina kelahiran mereka, iaitu otak lelaki dan perempuan adalah berlainan dan kromosom jantina memainkan peranan penting dalam perbezaan anatomi lelaki dan perempuan. Identiti gender seseorang individu sejak dari lahir ialah dipanggil cisgender. Seterusnya akan memperlihatkan peranan gender sama ada feminin maupun maskulin. Istilah transseksual mulanya diperkenalkan oleh David Oliver Coldwell pada tahun 1949 yang kemudiannya dipopularkan oleh Harry Benjamin pada tahun 1966 untuk menerangkan seseorang yang mengalami naluri yang bertentangan dengan jantina yang dimiliki ketika kelahiran. Namun begitu, terdapat juga mereka yang lahir dalam keadaan jantina yang tidak dapat dipastikan, iaitu kunsa. Ia merupakan gangguan pembentukan seksual dengan mempunyai dua organ pembiakan seks lelaki dan perempuan serta melibatkan percanggahan di antara alat sulit luar dan organ pembiakan dalaman. Dari sudut perubatan, kunsa boleh dibantu dengan pelbagai pemeriksaan, ujian, penelitian dan perbincangan untuk mengesahkan jantina. Kecelaruan identiti gender atau Gender Identity Disorder (GID) berlaku apabila individu berasa tidak selesa dengan biologi jantina mereka dan mahu menukar fizikal asal, seterusnya menjalani hidup yang songsang sebagai transgender. Pada awalnya, ianya diletakkan sebagai salah satu diagnosis penyakit mental. Pada tahun 1980, edisi ketiga Panduan Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental menyebut transseksual buat pertama kalinya sebagai penyakit mental. Dalam isu jantina, golongan transgender merasakan bahawa mereka terperangkap dalam badan yang salah. Golongan ini bukan sahaja mempunyai keinginan silang jantina yang kuat, malah sentiasa berada tidak selesa terhadap jantina asal mereka. Pada tahun 2013, edisi kelima Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder kemudian mencadangkan istilah kecelaruan identiti gender ditukar kepada dysphoria gender untuk mengelakkan stigma negatif perkataan kecelaruan. Sehubungan itu, dysphoria gender bukan lagi satu penyakit mental, akan tetapi dianggap sebagai tekanan emosi yang berkait dengan identiti gender. Dalam kata lain, kecelaruan jantina asal dengan naluri songsang dalam diri individu membuatkan tekanan emosi berlaku. Selepas dikeluarkan dari perkelasan penyakit mental, golongan transgender menganggap dunia sudah mula memberi sokongan terhadap mereka. Golongan transgender mempunyai keinginan naluri yang tinggi dan berterusan untuk menjadi seorang yang bertentangan dengan jantina asal. Oleh itu, mereka akan mengekspresi penampilan jantina yang songsang. Mereka sendiri memilih kehidupan yang songsang ini, seterusnya akan menambah lagi beban gangguan dalam fizikal serta emosi sehingga menimbulkan penderitaan dan tekanan dalam menjalankan fungsi sebagai seorang manusia. Dapat dilihat di media sosial, mereka bukan hanya sekadar mengenakan pakaian menyerupai jantina berlawanan, berdandan serta bersolek, berpelakuan songsang, malah ada yang menukar fizikal tubuh dengan melakukan terapi penggantian hormon atau pembedahan menukar jantina. Kecelaruan jantina ini sukar dikesan, melainkan terdapat perubahan yang ketara pada personaliti individu berkenaan. Trend yang membimbangkan golongan transgender ini dengan bilangan pengikut yang ramai boleh mempengaruhi masyarakat untuk terjebak dalam aktiviti LGBT. Golongan masyarakat yang paling terkesan adalah datangnya dari kategori remaja yang masih lagi keliru dengan identiti diri. Dalam dunia akademik, isu berkenaan dengan transgender ini mula disebut oleh Magnus Hirschfeld, seorang pengkaji dalam bidang seksualiti dan jantina, di dalam bukunya. Istilah trans iaitu bermaksud tukar atau silang pula dikatakan bermula sekitar era 1960-an oleh Virginia Prince dan transseksual merujuk kepada golongan transgender yang telah dipopularkan oleh Dr. Harry Benjamin. Ia kemudian mula popular sekitar era 1970-an dan semakin diperluaskan kerana munculnya individu yang mengaku bahawa mereka tidak selesa dengan jantina semula jadinya dan lebih selesa memperkenalkan identiti diri sebagai jantina yang difikirkan dalam minda atau naluri mereka. Pada tahun 1970-an juga, lahir penulis dan tokoh gay serta lesbian yang memperjuangkan golongan transgender ini. Pada tahun 1990, golongan ini turut menerbitkan jurnal akademik khusus berkaitan transgender. Manakala pertubuhan mereka yang dinamakan Queer Nation ditubuhkan pada tahun 1990 untuk mewarnai politik berkaitan identiti seksual di Amerika Syarikat.
Golongan ini juga terus berkembang secara meluas di barat oleh individu dalam dunia hiburan dan perubatan sehingga menjadi isu yang lantang diperjuangkan. Mereka terus memakaikan hak mereka serta meminta dunia mengakui kebebasan kehendak golongan LGBT sehingga suara mereka akhirnya didengari oleh Majlis Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Untuk episod seterusnya, kita akan melihat bagaimana golongan transgender ini mengambil hak golongan yang sepatutnya. Untuk pengikut setia APHD Channel, jangan lupa join VIP Supporters untuk mendapatkan siri dokumentari terbaru.